Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afna binti Samsudin dari kelas 508. Jadi untuk subjek pendidikan Islam, tugas saya yang diberi ialah berkaitan dengan pelajaran 7, iaitu setiap orang ialah pemimpin. Okey, yang pertama kita tengok dulu hadis berkaitan dengan pelajaran 7 ni. An Abdullah bin Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha wal khadimu ra'in في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال ورجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع مسؤول عن رعيته. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ulasan saya mengenai hadis ni. Okey, tanggungjawab setiap individu ni ada 5. Terhadap 5 individu, iaitu pemimpin, suami, isteri, pekerja dan juga anak. Jadi manusia ni bertindak sebagai khalifah Allah di muka bumi ni. Kita bertanggungjawab terhadap segala kelakuan kita, sebab kita digunakan akal fikiran dan kita diberi juga kelebihan, iaitu Al-Quran. Kita perlu jadikan Al-Quran itu sebagai panduan kita untuk sepanjang zaman. Jadi yang pertama, seorang pemimpin tu perlulah adil dan juga menegakkan syariat Islam. Seorang pemimpin tu perlulah amanah dan juga sentiasa memudahkan urusan rakyat. Jadi apabila seseorang pemimpin tu bersikap adil, dia dapat menambat hati rakyat dan juga negara itu akan kekal aman dan harmoni. Kemudian kita tengok pula tanggungjawab seorang suami. Yang kita tahu suami ni memang tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Jadi suami perlu memberikan nafkah dan juga menyediakan perlindungan untuk isteri dan juga anak-anak dia. Suami perlu mendidik anak-anak tentang ajaran agama Islam. Jadi tanggungjawab isteri ialah taat kepada perintah suami selagi perintah suami itu tidak melanggar syariat Islam, dan juga menjaga maruah nama baik keluarga dan menguruskan rumah tangga. Ialah sebab suami keluar mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi isteri perlu membantu suami dan saling melengkapi antara satu sama lain. Isteri perlulah menjaga anak-anak dan menguruskan hal rumah tangga. Jadi tanggungjawab seorang pekerja pula, pekerja perlulah ikut arahan majikan dan sentiasa bekerja dengan integriti dan menggalas amanah yang diberikan itu dengan sempurna, dan juga bekerja mengikut prosedur yang disediakan. Macam sekarang, situasi sekarang semasa pandemik, seorang pekerja perlulah kerja juga kan, walaupun daripada rumah. Kemudian tanggungjawab seorang anak. Tanggungjawab seorang anak ni perlulah hormat, membantu dan juga sentiasa doakan kedua ibu bapa. Seorang anak tu semestinya perlu jaga nama baik ibu bapa dan juga berbuat baik dengan ibu bapa dan ringankan beban yang ibu bapa kita galas. Macam sekarang kalau anak-anak masih belajar dan tidak mampu untuk mencari kerja ataupun memberi sumbangan, memberi bantuan dari segi kewangan, anak-anak perlulah belajar dengan sungguh-sungguh dan meringankan beban ibu bapa. Contohnya macam ibu bapa kita penat bekerja, anak-anak perlulah membantu menguruskan rumah, basuh pinggan, sedia kain. Lepas tu anak-anak perlulah belajar sungguh-sungguh dan cuba untuk mencapai kejayaan dan kemudian membalas balik jasa kedua ibu bapa kita. Anak-anak juga perlu sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Walaupun kedua ibu bapa kita sudah tiada, semestinya doa seorang anak tu sangat penting. Anak-anak juga perlu praktikkan segala ajaran
agama Islam yang dididik oleh kedua-dua ibu bapa, yang diterapkan sejak kecil lagi. Dari situ kita dapat menjaminkan syurga untuk kedua-dua ibu bapa kita. Konklusi dari segi pengajaran pula, kita kena contohi sunnah Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang terbaik. Dan juga bila kita diberikan amanah, jadi kita perlu menggalas amanah tu dengan sangat sempurna dan tidak menyalahguna kuasa yang diberikan, seperti tidak mengambil rasuah, memberi rasuah dan juga berlaku kejam terhadap rakyat. Kemudian kita bertanggungjawab ke atas urusan keluarga. Contohnya kita kenalah jaga dengan baik keluarga kita, sebab itu keluarga kita kan. Jadi kita kenalah betul-betul jaga keluarga kita dan sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Yang kalau suami, perlulah sentiasa mendidik anak-anak dan juga isteri. Yang kalau isteri pula perlu membantu suami dan juga sentiasa menguruskan rumah tangga. Barulah kat situ kita dapat proses tu dengan sistematik dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi kalau pemimpin, kita nak kekalkan negara kita dengan harmoni, kita perlulah mempunyai integriti dan juga sentiasa amanah dan juga adil dalam membuat keputusan. Dan terakhir sekali, apabila kita menjadi pemimpin dan kita menunjukkan sikap kepimpinan yang baik dan juga sempurna, perkara itu akan menaikkan lagi imej agama Islam di mata-mata non-Muslim kat luar sana, menunjukkan sikap terpuji kita. Dari situ kita boleh tarik non-Muslim untuk mendekati agama Islam, untuk mempelajari dan mendekati agama Islam. Akhir sekali, itu sahaja untuk daripada saya. Sekian, terima kasih.